Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Kami daripada kumpulan 11 akan membentangkan tentang topik kami pada hari ini, iaitu Kod Etika Profesionalisme Keguruan dan Peraturan Pendidikan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Nama saya Isabella binti Hashim, Nurul Dadiah binti Muhammad Nasir, Nur Syahirah binti Albani, Nur Hidayah binti Norman dan juga Fatin Nabila binti Jumain. Unit ini membincangkan tentang amalan etika guru yang berteraskan Kod Etika Perguruan Malaysia. Kod etika ini mempunyai 4 komponen, iaitu yang pertama adalah tanggungjawab guru terhadap murid, yang kedua ibu bapa, yang ketiga profesion dan rakan sejawat, dan yang keempat adalah masyarakat dan negara. Perkataan etika berasal daripada Yunani, iaitu ethos, yang memberi maksud watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Pengertian etika ini lazimnya disamaartikan dengan moral ataupun akhlak. Moral pula berasal daripada bahasa Latin, iaitu mos ataupun mores, yang bermaksud adat kebiasaan ataupun cara hidup seseorang mengamalkan perbuatan yang baik. Manakala akhlak pula berasal daripada bahasa Arab, yang bermaksud sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang, darinya terbentuklah perbuatan yang menjadi amalan. Antara tokoh yang terlibat dalam Kod Etika Profesionalisme Keguruan ini adalah, yang pertama adalah Glading. Beliau mendefinisikan kod etika sebagai satu set standard atau piawaian dan prinsip yang dibentuk oleh sesebuah organisasi, bertujuan untuk menjadi panduan kepada ahli mengenai tingkah laku interaksi di antara ahli dan juga orang yang berada di luar organisasi. Manakala yang kedua adalah Ahmad Sarji pada tahun 1992. Beliau mendefinisikan bahawa ia adalah satu set garis panduan yang bertujuan untuk meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan juga disiplin dalam memberikan penekanan terhadap semua aspek, iaitu yang berkaitan dengan peradaban dan juga tingkah laku profesion di dalam masyarakat. Seterusnya, apakah nilai etika kerja di dalam Kementerian Pendidikan Malaysia? Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan 7 nilai etika kerja yang wajib kita ikuti ataupun amalkan. Yang pertama adalah amanah, di mana kita haruslah mempunyai sifat tanggungjawab dalam melaksanakan tugasan yang telah diberikan. Yang kedua adalah benar, di mana kita haruslah benar pada niat dan juga perbuatan. Yang ketiga adalah bijaksana, di mana kita harus menggunakan kita punya kebijaksanaan dalam menggunakan dalam membuat keputusan ataupun tindakan. Yang keempat adalah bersyukur, di mana kita haruslah sentiasa bersyukur dalam anugerah ataupun kemudahan yang telah disediakan. Yang kelima adalah dedikasi, di mana kita harus tekun dan sentiasa berpositif dalam apa jua tugasan yang diberikan dan memastikan tugasan itu haruslah berkualiti. Yang keenam adalah ikhlas, di mana kita haruslah sentiasa ikhlas dalam tugasan ataupun kerja yang diberikan tanpa mengharapkan nama ataupun ganjaran. Dan yang terakhir sekali ataupun yang ketujuh ialah penyayang, di mana kita haruslah sentiasa bersikap pemaaf, tidak memendam, meninggi diri terhadap orang lain, dan sentiasa menganggap bahawa orang lain itu mempunyai harga diri dan perlulah dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Norman. Saya akan membentangkan berkaitan prinsip etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang pertama iaitu niat yang betul. Guru mestilah melaksanakan tugas dengan betul sebagaimana yang telah dituntut oleh agama dan selaras dengan nilai yang dicadangkan. Bagaimana cara guru untuk menjalankan tugas adalah berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Prinsip yang kedua iaitu perlakuan yang baik. Guru perlulah mempunyai tingkah laku yang baik bagi menjalankan tugas dengan sempurna untuk mencapai hasil yang berkualiti, di samping membaiki imej profesion. Antara perlakuan yang perlu ada adalah dari segi penampilan diri, pertuturan dan tindakan yang terbaik sepanjang masa mestilah dijaga dengan baik. Prinsip yang ketiga iaitu penggerak ke arah kebaikan, di mana seorang guru mestilah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, progresif, maju, berdaya saing dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Seterusnya, penambahbaikan ini akan berlaku secara berterusan. Prinsip yang keempat iaitu memperkotakan apa yang dikata. Guru telah diamanahkan untuk mendidik anak-anak bangsa. Segala apa yang diajar oleh seorang guru tersebut haruslah logik dan selalu dengan apa yang dikatakan olehnya. Sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan, pengucapan dan tindakan, sama ada terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Prinsip yang kelima iaitu berdisiplin dan beradab. Seorang guru mestilah menjaga disiplin, adab sopan dan akhlak agar menjadi contoh kepada setiap murid sebagaimana yang dituntut oleh agama. Malah mematuhi setiap peraturan dan arahan perkhidmatan, prosedur
dan kaedah yang telah ada. Contohnya, mematuhi Perintah Am, Akta Pendidikan 1996, Aku Janji, Perkeliling Ikhtisas, Perkeliling Kementerian dan sebagainya. Prinsip yang keenam iaitu menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil organisasi. Seorang guru mestilah sentiasa bersyukur dan menghargai apa yang pihak sekolah, PPD, JPN dan juga KPM telah lakukan untuk memperbaiki perkhidmatan kepada tahap yang lebih baik dengan memberikan prestasi perkhidmatan yang cemerlang kepada organisasi dan anak-anak didik. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan komponen kod etika profesionalisme keguruan, iaitu yang pertama, tanggungjawab guru terhadap murid, di mana guru mesti mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid daripada hal peribadi. Kedua, bersikap adil terhadap murid tanpa mengira faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan dan juga agama. Yang ketiga, menunjukkan satu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberi contoh yang baik kepada murid. Dan yang keempat, membimbing dan mengajar seseorang murid tanpa sebarang bayaran. Komponen yang kedua iaitu tanggungjawab guru terhadap ibu bapa, di mana guru hendaklah menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Selain itu, guru juga perlu memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka dan menggunakan maklumat itu secara teliti dan juga bijaksana, di mana guru juga perlu mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa murid. Dan seterusnya, guru juga perlu mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata ataupun melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan murid terhadap ibu bapa ataupun penjaga mereka. Komponen yang ketiga iaitu tanggungjawab guru terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan, di mana guru hendaklah mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan ataupun ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seorang guru di hadapan murid atau ibu bapa. Guru juga tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai seorang guru. Seterusnya, guru perlu sentiasa bersedia membantu rakan sejawat, terutamanya mereka yang baru menceburi profesion keguruan. Dan guru perlu sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion keguruan. Komponen yang keempat iaitu tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara, di mana guru hendaklah elakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan murid, masyarakat, negara atau bertentangan rukun negara. Seterusnya, guru juga perlu menghormati masyarakat di tempat berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai warga negara dan mengambil bahagian dalam kegiatan kemasyarakatan. Seterusnya, guru juga perlu menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dan dengan masyarakat. Dan guru juga perlu berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Seterusnya ialah kepentingan kod etika dalam profesion keguruan. Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. Kod etika perguruan ini juga dianggap penting kerana yang pertama, kod etika ni menyediakan garis panduan bagaimana seseorang tu bertingkah laku dalam profesion perguruan. Ianya sebagai panduan dan juga sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru-guru di seluruh Malaysia. Yang kedua, kod etika perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. Ianya juga membantu guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka sebagai seorang pendidik di negara ini. Yang ketiga, kandungan yang dinyatakan dalam kod etika perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. Perbezaan ini dapat membuat guru-guru menilai dan melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. Yang keempat, kod etika dalam bentuk dokumen. Usaha untuk menyemak semula kod etika
Kod ini dapat dilakukan. Kecemerlangan sesuatu profession tu boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. Yang kelima, menerusi kod etika ni, guru dapat meningkatkan lagi imej profession perguruan secara hitam putih dan rasmi. Ianya dapat membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat serta menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. Yang terakhir, yang keenam, etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Menurut Intan pada tahun 1991, pengamalan etika dapat mengekalkan dan memelihara kepercayaan yang diberikan dalam menjalankan tugas serta memupuk tanggungjawab bersama dan dapat mengeratkan perhubungan antara ahli-ahli organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Syahira binti Albani. Di sini saya akan menerangkan mengenai peraturan pendidikan dan perundangan pendidikan. Apa itu peraturan pendidikan? Peraturan pendidikan merupakan perbuatan tentang moral yang menjamin keadilan, satu bentuk kawalan ke atas semua penjawat awam untuk menjamin kesejahteraan hidup. Manakala perundangan pendidikan pula adalah semua peraturan yang berkaitan tingkah laku yang dibentuk mengikut autoriti atau adat sesuatu kaum. Undang-undang yang telah digubal oleh sesebuah badan penggubalan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak individu dan kebebasan tertentu. Seterusnya adalah perbandingan peraturan pendidikan dan perundangan pendidikan. Yang pertama adalah mengenai persamaan bagi peraturan pendidikan dan perundangan pendidikan, di mana persamaannya adalah melalui dokumen bertulis, panduan dalam kehidupan, panduan sekiranya berlaku masalah, peraturan disahkan sebelum digunakan, kaedah pembuatan hukuman adalah sama dan juga memastikan pendidikan Malaysia berkembang. Seterusnya adalah perbezaan bagi peraturan pendidikan dan perundangan pendidikan. Perbezaan yang pertama adalah dari segi tujuan. Peraturan pendidikan bertujuan untuk mendisiplinkan individu serta amanah dalam pekerjaan, manakala perundangan pendidikan pula adalah menjaga hak individu. Seterusnya dari segi kepentingan pula, peraturan individu mewujudkan sistem tadbir urus yang cekap dan berkualiti, manakala perundangan pendidikan pula supaya tiada yang melampau bidang kuasa. Contoh bagi peraturan pendidikan adalah Perintah Am Peraturan 4D, manakala contoh bagi perundangan pendidikan adalah Akta Pendidikan 1996. Perbezaan yang seterusnya adalah dari segi maksud. Maksud bagi peraturan pendidikan lebih kepada menjaga sistem pendidikan supaya sentiasa dapat menghasilkan insan yang dihasratkan. Manakala maksud bagi perundangan pendidikan adalah undang-undang yang diglobal untuk memastikan guru-guru serta pegawai pendidikan menjalankan tugas dengan betul dan tidak menyalahgunakan kuasa. Dari segi perbezaan kesan pula, kesan bagi peraturan pendidikan adalah mewujudkan sekolah yang selamat, manakala perundangan pendidikan adalah untuk menjamin keselamatan pendidik dan pelajar. Seterusnya adalah perbezaan dari segi pendidikan guru. Bagi peraturan pendidikan, memastikan guru mengambil tindakan yang sewajarnya, manakala perundangan pendidikan pula, perundangan ini telah menghadkan dan menyediakan garis panduan kepada guru dalam memberi hukuman. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai peraturan pendidikan di mana pematuhan guru sebagai penjawat awam. Terdapat 4 peraturan yang guru perlu patuhi. Yang pertama, Akta Pendidikan 1996. Yang kedua, Perkeliling Kementerian dan Ikhtisas. Yang ketiga, Perintah Am iaitu kelakuan dan tata tertib. Dan yang keempat adalah undang-undang iaitu undang-undang sivil dan undang-undang syariah. Yang pertama adalah Peraturan Perkeliling Ikhtisas dan Kementerian. Warta kerajaan yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dari masa ke semasa merupakan satu arahan dan garis panduan dalam melaksanakan suatu tugasan dan perkhidmatan. Merupakan satu punca kuasa yang perlu dipatuhi oleh guru-guru. Sebagai contoh, SPI.Bill.4/1975 iaitu nyanyian lagu kebangsaan dan kuat.
Peraturan yang kedua adalah Akta Pendidikan 1996, iaitu suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendidikan dan perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Dikenali juga sebagai Akta 550 sebagai rujukan dalam melaksanakan tanggungjawab warga pendidik agar sentiasa berada di landasan yang betul. Seterusnya, peraturan yang ketiga adalah Perintah Am Bab D, di mana peraturan-peraturan pegawai awam iaitu kelakuan dan tata tertib yang mencakupi kewajipan pegawai awam untuk mematuhi peraturan, kawalan dan pengawasan tata tertib. Disenaraikan kesalahan dan ketidakpatuhan terhadap prosedur tata tertib yang boleh disabitkan dengan hukuman tata tertib dan penamatan perkhidmatan demi kepentingan awam. Sebagai contoh, seseorang pegawai awam tidak boleh membelangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi, memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam, melakukan gangguan seksual, keterhutangan yang melampau ataupun serius, membuat pernyataan awam, melakukan pekerjaan luar, tidak mematuhi etiket pakaian dan sebagainya. Seterusnya adalah peraturan yang terakhir, iaitu peraturan yang keempat, iaitu Undang-Undang Sivil dan Syariah. Undang-Undang Syariah merupakan hukum perundangan Islam dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi umatnya yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam kesalahan ialah berkaitan hubungan tidak sah seperti khalwat dan persetubuhan haram. Undang-Undang Sivil merupakan sekumpulan undang-undang yang mengawal hak dan tanggungan liability masyarakat dengan individu. Sebagai contoh, hak asasi kanak-kanak bagi mendapatkan pendidikan. Satu lagi ialah Undang-Undang Jenayah yang berfungsi untuk mengawal kesalahan yang dilakukan terhadap masyarakat. Sebagai contoh, sekiranya seseorang mencuri, maka Undang-Undang Jenayah yang akan digunakan untuk mengawal atau mengurus si pencuri itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tujuan dan fungsi peraturan pendidikan. Tujuan peraturan pendidikan terdapat 3 bahagian. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah peringatan dan ketiga adalah pengajaran. Apakah yang kita faham tentang ketiga-tiga poin ini? Sekejap lagi saya akan huraikan satu persatu. Apakah yang dimaksudkan dengan pencegahan? Pencegahan adalah mencegah guru-guru ataupun pegawai pendidikan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh memburukkan imej institusi pendidikan dan penyalahgunaan kuasa. Kemudian mengelakkan daripada berlakunya amalan-amalan melanggar peraturan-peraturan tersebut. Antaranya ialah surat perkeliling, memo pemberitahuan dan papan tanda amaran. Kita pergi poin yang kedua, iaitu peringatan, di mana memastikan guru-guru sentiasa menjalankan tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan dengan sebaik mungkin. Kemudian memberikan peringatan kepada guru-guru sentiasa tahu akibat dan hukuman sekiranya tidak mematuhi peraturan. Mengingatkan guru serta pegawai pendidikan agar sentiasa berwaspada dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Contohnya amaran lisan, amaran bertulis serta surat tunjuk sebab, di mana hari ini kita lihat guru-guru kurang syakna berkenaan ini dan guru-guru sepatutnya lebih prihatin berkaitan tentang hal ini. Poin yang ketiga iaitu pengajaran, memberikan pengajaran kepada guru-guru serta pegawai pendidikan melalui kes-kes lepas serta hukuman yang dikenakan untuk setiap kesalahan yang telah dilakukan. Tindakan yang dikenakan untuk dijadikan iktibar dan panduan kepada pegawai yang terlibat untuk tidak mengulangi perkara tersebut daripada berulang. Contohnya, hukuman diturunkan pangkat dan ditukarkan tempat kerja. Akhir sekali, peraturan-peraturan dan undang-undang pendidikan dibentuk untuk memastikan pendidikan di Malaysia berkembang maju dan dapat menandingi pendidikan di negara-negara maju di dunia.
Bagi memastikan pelaksanaan pendidikan berkesan, Kod Etika Profesionalisme Keguruan dibina yang meletakkan kepentingan dan tanggungjawab guru kepada murid, ibu bapa, profesion dan rakan sejawat dan masyarakat serta negara. Guru-guru mesti faham dan sedar bahawa tanggungjawab yang dipikul sangat besar. Peranan dan sumbangan guru menentukan masa depan negara. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.